الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhu, wa abuhu wa jadduhu sahabiyyun. Kata dia, kana abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha, fawada'aha 'inda rajulin fil masjid, faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha, faqala wallahi ma iyyaka aradtu, fakhasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an, atau kama qala. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhu. Bapa dia Yazid dan Al-Akhnas semua sekali adalah daripada golongan sahabat Nabi. Kata Ma'an, kana abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha. Ma'an kata bapa dia yang bernama Yazid pada satu hari telah mengeluarkan duit beberapa dinar untuk nak disedekahkan kepada orang-orang yang mai ke masjid. Ma'an ni cerita, dia cerita tentang bapa dia. Bapa dia nama Yazid. Dia kata bapa dia ataupun Yazid ni satu hari bawa keluar duit beberapa dinar bertujuan nak bagi sedekah kepada orang-orang yang tertentu di masjid. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Maka duit itu sebahagiannya dia tinggal kepada satu orang di masjid, minta kawan ni tolong bagi kat orang susah. Faji'tu fa'akhadtuha. Maka anak dia yang bernama Ma'an ni, dia pergi ke masjid, dia pergi jumpa orang yang terima amanah pak dia untuk nak bagi duit kepada orang susah ni. Maka duit tu dapat kat dia sikit. Duit pak dia. Pak dia bagi kat kawan tu, minta kawan tu bagi dekat orang susah yang main ke masjid. Dia ni anak kawan tu, dia pergi ambil duit tu daripada orang yang dipertanggungjawabkan untuk bagi duit. Fa'ataituhu biha. Lepas dia ambil duit daripada orang tu, dia pergi jumpa pak dia. Dia cerita dekat pak dia, dia kata tadi dia pergi masjid, dia jumpa satu orang tu bagi duit dekat dia. Faqala, maka bapa dia kata dekat dia, wallahi ma iyyaka aradtu. Pak dia kata, demi Allah, aku tak bertujuan nak bagi duit tu dekat hang. Cerita dia. Pak dia orang ada duit, pak dia nak bagi ke orang susah. Bagi ada lagi balance duit tu. Maka duit tu dia amanah dekat satu orang yang ada di masjid ni, dia bagi kat orang tu, dia kata kalau ada siapa-siapa mai nampak macam susah, bagi kat dia.
Kawan ni pun terima amanah duit tu duk pegang. Dalam pada hak duk mai tu dia antaranya anak dia. Anak kawan hak bagi sedekah ni. Maka kawan yang pegang amanah duit ni pun bagi ke anak dia ni sudah. Bila anak dia dapat duit tu, dia pergi jumpa pak dia. Dia bagi tahu kat pak dia. Dia kata tadi saya pergi masjid. Dia kata ada satu orang bagi kat saya duit. Pak dia tahulah duit tu duit pak dia punya. Maka pak dia kata wallahi ma iyyaka aradtu. Dia kata demi Allah, duit tu aku bukan cadang nak bagi ke hang, aku nak bagi ke orang susah. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila dah jadi macam tu, Ma'an dengan bapa dia Yazid pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tanya Nabi, ni macam mana cerita ni benda ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun jawab. Nabi kata laka ma nawaita ya Yazid. Nabi kata dekat pak dia, Nabi kata wahai Yazid, hang dapat pahala dah. Pahala diberi berdasarkan niat kamu. Kamu buat keluar duit, niat nak bagi ke orang susah. Walaupun duit tu jatuh ke tangan anak kamu, kamu tetap dapat pahala. Nabi kata. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Nabi kata ke anak dia pula, dan kamu pula Ma'an, kamu dah ambil duit tu, dah ambil jadi hak kamu. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ni dapat kita faham bahawa Islam apapun dia dasarkan kepada niat. Kalau niat kita nak sedekah, sedekah tu jatuh ke tangan siapa pun kita dapat pahala. Kalau niat kita nak sedekah. Untuk ingat balik, kita pernah baca dulu hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang kisah seorang sahabat Nabi. Dia duduk dalam kuliah Nabi, dengar Nabi duduk cakap tentang anjuran bersedekah. Maka dia pun berasa terangsang, berasa bersemangat untuk bagi sedekah. Malam tu terus keluar bawa duit. Jumpa, dia nampak kawan tu macam susah, dia bagi duit dekat kawan tu. Cerah esok, dengar orang pakat duduk bercakap, kata apalah dia ni. Duit ada, pergi bagi sedekah kat orang kaya. Cerita dia. Jadi dia tahulah bahawa dia dah tersilap. Dia dah pergi bagi duit dekat orang kaya. Sepatutnya tak payah bagi kat orang kaya sebab dia dah kaya. Sepatutnya bagi kat orang susah. Tapi semalam masa dia jumpa kawan tu, dia nampak kawan tu macam susah. Dia bagi duit dekat kawan tu. Cerah esok, orang pakat duk kata kat dia, apa yang pergi bagi duit kat orang kaya? Dia kata tak apalah, malam esok dia nak bagi lagi sekali. Malam esok bawa pula duit. Jalan-jalan-jalan jumpa satu orang nampak macam susah. Dia bagi pula duit dekat kawan tu. Bila dia bagi duit dekat kawan tu, esok dengar orang bercakap pula. Dia kata apa lah dia ni. Malam kemarin dia pergi bagi kat orang kaya. Semalam dia pergi bagi dekat penzina pula. Dia dengar lagi benda ni. Dia kata la ilaha illallah, mana dia nak tahu kawan tu penzina ke kawan tu apa ke. Dia nampak kawan tu macam orang susah. Maka dia bagi duit. Niat dia nak bagi ke orang susah. Dia kata tak apalah, malam esok bagi lagi. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka malam esok dia bawa pula duit. Kali ni nak hati-hati sikit, cari perhati, tengok nampak dia ni boleh bagi. Dia bagi. Cerah esok orang cakap pula, orang kata apa nak jadi dengan dia ni. Malam mula hari tu dia bagi duit kat orang kaya. Malam yang berikutnya dia bagi duit kat penzina. Ni malam ni dia pergi bagi duit kat pencuri pula. Dia pun apa nak jadi dengan dia ni. Dia rasa macam dia tengok tu orang tu memang dah orang susah dah. Dan dia bagi niat dia nak tolong orang susah. Yang kemudiannya dijelaskan oleh Nabi SAW bahawa semua hak dia bagi itu berpahala bagi dia. Kerana dia niat nak bagi pada orang susah. Walaupun jatuh ke tangan orang yang tidak sepatutnya. Bahkan Nabi SAW kata, mudah-mudahan kamu bagi dekat orang kaya itu rasa bersalah apabila terima duit daripada orang yang bagi kat dia. Dan mudah-mudahan dengan itu, dia juga akan jadi satu orang yang menderma duit kerana Allah. Duit yang dia bagi dekat penzina tu, mudah-mudahan duit yang dia bagi tu boleh menyebabkan penzina ni berhenti daripada perbuatan zina dia.
Dia selama ni orang pandang rendah, pandang hina pasal dia penzina dan sebagainya. Bila ada orang tunjuk rasa belah kesian, dia bagi duit kat dia, mudah-mudahan benda tu boleh menyebabkan dia sedar dan dia berhenti perbuatan zina. Dan kepada pencuri, mudah-mudahan duit tu menyebabkan dia berhenti mencuri. Kerana dia insaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi pihak kawan hak bagi, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada hadis tu dan hadis yang kita baca malam ni dapat kita buat ialah apa? Yang pertama, niat. Kalau kita niat baik, Allah Subhanahu wa taala menilai kita berdasarkan niat kita. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan dia ni ahadil asyarah al-mashhud lahum bil jannah. Dia ni salah seorang daripada 10 orang sahabat yang disaksikan oleh Nabi SAW akan masuk syurga tanpa hisab. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata dia, ja'ani Rasulullah SAW ya'udu ni'ama hijjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata masa tu Nabi SAW sama-sama dengan sahabat semua mengerjakan haji wida. Haji Nabi buat sekali aja. Tahun Nabi pergi buat haji tu, Sa'ad bin Abi Waqqas jatuh sakit. Dan sakit dia ni cukup teruk. Maka Nabi SAW pergi ziarah Sa'ad bin Abi Waqqas yang sakit teruk ni. Qultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Bila Nabi SAW mai ziarah dia, mai tengok dia sakit, Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, sesungguhnya aku ni sakit teruk ni seperti mana yang kamu tengok. Dia kata, ni kamu mai ziarah aku sakit, kamu sendiri duk tengok aku lah ni sakit, aku ni nampak teruk sungguh. Dia kata, wa ana zu malin, dan aku ni satu orang yang banyak harta. Sa'ad bin Abi Waqqas kata. Engkau ingat Nabi SAW dia dikelilingi oleh orang kaya. Abu Bakar As-Siddiq orang kaya, Umar Al-Khattab orang kaya, Osman bin Affan orang kaya, Abdul Rahman bin Auf orang kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas orang kaya. Walaupun Nabi itu miskin, tetapi yang duk jadi funder, yang duk bagi fund kepada dakwah Nabi, sahabat-sahabat kaya yang ada keliling Nabi. Di antara yang kaya ni ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun dia kaya, dia ni masyhud. Dia ni dipersaksikan oleh Nabi sebagai ahadil asyarah, sebagai salah seorang daripada 10 orang yang disaksikan bil jannah, masuk syurga. Bila pergi ke Mekah buat haji sama dengan Nabi, dia sudah jatuh sakit. Nabi SAW pergi tengok dia. Bila Nabi tengok dia, dia kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i. Aku ni telah pun ditimpa sakit yang cukup teruk seperti mana yang kamu tengok lah ni. Wa ana zu malin, dan aku orang yang banyak harta. Dia kata, wala yarithuni illa ibnatun li, dan aku tak ada anak melainkan satu anak perempuan saja yang aku ada. Afa atasaddaqu bi thulusai mali. Dia kata dekat Nabi, boleh tak boleh? Dia kata aku nak sedekahkan. Aku nak sedekahkan 2/3 daripada harta aku. Boleh tak boleh? Aku ni sakit teruk, aku berasa sakit ni nak bawa kepada mati. Aku ada anak perempuan seorang aja. Boleh tak boleh? 2/3 daripada harta aku nak sedekah sebelum aku mati. Qala la. Nabi kata tak boleh. Nabi kata 2/3 tak boleh, banyak sangat. Qultu fasyatru ya Rasulullah. Dia kata dekat Nabi, kalau tak boleh 2/3, aku nak sedekah setengah daripada harta aku sebelum aku mati. Boleh tak boleh? Faqala la. Nabi kata tak boleh. Qultu fasuluth ya Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas kata dekat Nabi, kalau 2/3 tak boleh, kalau setengah tak boleh, aku nak sedekah 1/3 daripada harta aku. Boleh tak boleh?
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, as-sulus wa thuluth kathir atau kabir. Nabi kata, kamu nak sedekah 1/3 daripada harta kamu, 1/3 itu kathir. Nabi kata tu banyak tu. Kamu orang kaya, 1/3 tu banyak. 1/3 daripada duit kamu yang banyak tu, 1/3 tu banyak. Kalau kita ada RM3, dia nak bagi 1/3 RM1, tak banyak lah. Dia nikahkan ada 1 juta. 1/3 daripada 1 juta, dah ada 300,000 lebih. Harta kamu banyak. Kalau kamu nak bagi 1/3, 1/3 kasir. Nabi kata 1/3 tu pun banyak. Nabi kata innaka intazara warasataka aghniya'a khairun min antazarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Nabi kata, aku nak nasihatkan kepada kamu. Adalah lebih baik kamu mati, kamu tinggal anak yang kaya, daripada kamu mati, kamu tinggal anak alah yang miskin, yatakaffafuna an-nas, yang duk tadah tangan minta belah kesian orang. Nabi kata dekat dia, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kamu nak mati, lebih baik kamu mati tinggal harta yang banyak sehinggakan anak kamu jadi orang kaya, daripada kamu mati kamu tinggal anak yang miskin papa kedana duk angkat tangan minta sedekah dekat orang. Lebih baik kamu tinggal anak yang kaya. Nabi katakan dia, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Nabi SAW kata dekat dia, kalau kamu nak sedekah tadi ni 2/3 ataupun setengah ataupun 1/3 tadi, kalau kamu nak sedekah tu bertujuan tabtari biha wajh Allah, dengan tujuan nak cari keredaan Allah, aku nak bagi tahu dekat kamu, Nabi kata, makanan yang kamu suap dalam mulut isteri kamu itu juga mendapat keredaan Allah. Tuan faham tak apa yang Nabi maksudkan? Kita, kadang-kadang kita duk ingat, duit bagi sedekah baru boleh pahala. Duit kita belanja untuk anak pinak tak boleh pahala. Kita duk ingat lagu tu. Nabi kata jangan ingat lagu tu. Itu satu ingatan yang salah. Tak mesti ada duit sedekah baru dianggap kamu ni bersedekah dan mendapat keredaan Allah. Nabi kata kamu ada duit, kamu beli makan. Makanan tu kamu suap fi imra'atik, kamu suap ke dalam mulut isteri kamu, itu juga mendapat keredaan Allah. Kita kadang kita salah faham. Kita ada duit, kita kira nak derma, nak sedekah, nak buat khairat, nak buat apa, anak bini lapang di rumah tak pergi makan, itu dosa. Bagi makan anak bini di rumah, keperluan anak isteri di rumah, itu kewajipan. Sedekah itu sunat. Kita disuruh sedekah setelah kita memenuhi kewajipan. Setelah anak isteri dapat makan, setelah keperluan hari-hari semua kita penuhi, hak baki daripada tu, lebihan daripada tu untuk sedekah. Setengah orang dia salah faham. Anak isteri kat perut tak ada apa nak makan, dia duk bagi duit tujuan nak cari keredaan Allah. Dia tak dapat keredaan Allah, dia dapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Pasal kewajipan tidak ditunaikan, hak sunat tidak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW memperjelaskan perkara ni yang kadang-kadang menjadi salah faham di kalangan setengah orang. Sa'ad bin Abi Waqqas ditakdirkan Allah dia ni zumalin, jadi orang yang banyak harta. Sesuai dengan dia yang banyak harta, dia duk ingat nak sedekah 2/3 harta dia. Nabi kata jangan banyak. Dia kata tak boleh 2/3, setengah. Nabi kata tak boleh. Dia kata dah tak boleh 1/3. Nabi kata 1/3 tu pun banyak. Nabi kata Sa'ad, lebih baiklah kamu mati, kamu tinggal anak yang ada duit, daripada kamu mati, kamu tinggal anak yang miskin, papa kedana. Kemudian Nabi kata dekat dia, wahai Sa'ad, aku nak bagi tahu dekat kamu, bukan sedekah tu sahaja kamu boleh mendapat keredaan Allah, tetapi makanan yang kamu duk suap dalam mulut isteri dan anak-anak kamu juga boleh membuatkan kamu dapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa kalau kita buat benda baik, niat kita baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi ganjaran atas niat baik kita itu. Kalau tujuan kita kerja, susah payah cari rezeki kerana nak memenuhi tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga, perbuatan kita dinilai sebagai satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau perbuatan kita sekadar untuk nak bermegah-megah dengan mengenepikan tanggungjawab menjaga keluarga dan sebagainya, kita akan dapat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Muka surat 49. Tafsir Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 49. Kita masih lagi berada pada tafsir Suratul Baqarah. Malam ni kita masuk setajuk dia kata bicara haji. Bicara haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Malam ni ayat 158 Suratul Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Bahawasanya bukit Safa dan Marwah itu tempat sa'i di Mekah. Dan dia adalah setengah daripada tanda agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita tentang haji. Di antara rukun dalam ibadat haji ialah sa'i, iaitu berlari-lari anak di antara Safa ke Marwah. Cerita suruh perintah kita lari daripada Safa ke Marwah pi balik 7 kali ini sabit daripada ayat Quran. Dan berapa banyak benda ibadat dalam Islam yang tak masuk akal. Kan? Susah payah himpun duit, boleh cukup belanja semua pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah sekadar kerana nak tawaf keliling Kaabah, bangunan batu 4 sagi. Kemudian nak pergi sa'i Safa ke Marwah, ada tempat lari anak, ada tempat berjalan. Sat lagi patah balik sampai tempat tu lari anak pula, lepas tempat tu berjalan pula. Naik sikit atas bukit Safa, pergi sana naik sikit atas bukit Marwah. Apa benda? Benda yang kita fikir tak masuk akal. Benda yang tidak masuk akal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suruh manusia buat. Maka haji termasuk di dalam ibadah ubudiyah lillah. Dia satu ibadat yang menuntut kita mengabdi diri pada Allah. Tanpa ada benda yang perlu kita persoalkan. Allah suruh semayang, semayang. Allah suruh buat haji, buat haji. Apa yang Tuhan suruh buat. Ini ibadah ubudiyah lillah. Satu ibadah yang menuntut kita abdi diri kepada Allah. Maka malam ni dia nak cerita dekat kita sebahagian daripada benda yang orang pergi buat haji nak kena buat. Ialah sa'i di antara Safa dan Marwah. Dan dia min sya'airillah, daripada tanda-tanda agama Allah Subhanahu Wa Taala. Faman hajjal bait aw i'tamara, maka barang siapa qasad Baitullah bagi kerja haji ataupun umrah, fala junaha alaihi an yatawafa bihima, maka tiada mengapa atasnya bahawa tawaf ia dengan keduanya, dengan sa'i antara keduanya, yakni Safa dan Marwah itu 7 kali. Barang siapa qasad hati dia ni, dia pi ni qasad nak buat apa yang Allah suruh, maka dia pi buat benda ni. Tuhan kata taat perintah Allah. Allah suruh sa'i, sa'i. Allah suruh tawaf, tawaf. Allah suruh pi wukuf di padang Arafah, pi wukuf. Barang siapa yang buat benda ni dengan qasad hati dia nak cari keredaan Allah, maka dia pi buat. Allah sedia ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata dia turun ini ayat tak kala benci orang muslimin akan demikian itu, yakni sa'i. Kerana orang jahiliah sa'i mereka itu dengan keduanya. Dan atas keduanya itu ada 2 berhala. Maka sapu mereka itu akan keduanya dengan tangan kerana mengambil berkat. Bila turun ayat suruh orang Islam buat haji, di antaranya dia kata inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Tuhan sebut dalam ayat tu Safa dan Marwah ini tanda kekuasaan Allah.
Siapa pergi buat haji ataupun siapa pergi buat umrah, maka tidak dapat tidak, dia kena berlari di antara Safa dan Marwah. Tuhan kata tidak dapat tidak, dia kena pergi berlari antara Safa dan Marwah. Pasal apa turun ayat ni mengatakan mesti tak dapat tidak kena sa'i antara Safa dan Marwah? Pasal apa? Rupa-rupanya ada cerita. Sebelum perintah suruh orang Islam buat haji, sebelum perintah tu mai, orang-orang kafir jahiliah memang mereka pun menganggap Kaabah tu rumah suci. Cuma beza dia, mereka tawaf Kaabah pusing ke kanan. Dan di keliling Kaabah ni ada 360 biji lebih berhala. Dia tawaf tu selain daripada dia muliakan Kaabah, selain daripada tu kerana ada tokong-tokong dia di keliling Kaabah tu. Dan selepas mereka tawaf Kaabah, mereka akan sa'i. Macam mana orang Islam sa'i juga. Mereka sa'i cuma beza dia, bila dia pergi ke Safa, atas bukit dia buat tokong dia. Naik pergi lurut badan tokong tu, lari pula pergi ke Marwah. Naik atas Marwah ada satu tokong, pegang tokong tu, pusing pula mai ke Safa. Sampai ke Safa pergi pegang pula tokong tu, lari pula pergi ke Marwah. Ini perbuatan orang kafir jahiliah sebelum Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan haji kepada orang Islam. Maka bila mai perintah suruh buat haji, suruh tawaf, suruh sa'i, sebahagian orang Islam tak lalu nak buat. Pasal apa? Pasal dia duk ingat nampak nak jadi serupa dengan orang kafir. Nampak nak pergi tawaf macam orang kafir juga. Nampak nak sa'i macam orang kafir juga. Kerana orang kafir pun tawaf, orang kafir pun sa'i. Beza dia hak tadi aja. Tawaf kok kanan, sa'i naik pergi pegang tokong di atas bukit. Maka Allah Subhanahu Wa Taala waktu turun ayat ni, Allah kata mau tak mau mesti kena buat benda tu. Cuma ubah. Oleh kerana orang kafir tawaf pusing ke kanan, maka orang Islam tawaf pusing ke kiri. Depa sa'i Safa Marwah naik pergi pegang tokong, balik Safa balik Marwah, orang Islam tak ada. Cuma dikehendaki naik hijak sikit bukit dan turun balik, itu sahaja. Buat tapi jangan serupa macam orang kafir. Kata Abdullah bin Abbas bahawa sa'i bukan perlu, dan kata Imam Asy-Syafi'i dan lainnya sa'i itu rukun haji. Dan menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan rukunnya dengan sabdanya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah perlu atas kamu itu sa'i. Dan sabda Nabi, ibda'u bima bada Allahu bihi, bermulalah olehmu dengan barang yang memulai oleh Allah dengannya, yakni Safa. Jadi Safa dan Marwah sa'i ini perintah Allah. Dan Nabi sendiri kata ibda'u bima bada Allahu bihi. Kita mula nak sa'i, mula tempat yang Allah suruh mula. Allah suruh mula di Safa, maka mula di Safa. Dalam Quran Tuhan sebut inna Safa wal Marwah. Sebut Safa dulu, maka mula sa'i di Safa. Marwah, Safa, Marwah dan habis di Marwah. Begitu. Firman Allah, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa mengerjakan sunat, yakni kebajikan, daripada tawaf dan lainnya, maka bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang menerima syukur bagi amalannya, dengan diri balasan pahala atasnya, lagi amat ketahui dengannya, sama ada banyak ataupun sedikit, dan turun pada orang Yahudi. Allah Subhanahu Wa Taala kata, siapa yang buat haji kemudian nak tambah lagi hak sunat, selain daripada tawaf ifadah, tawaf rukun, selain daripada sa'i rukun, dia pergi tambah lagi buat umrah, kemudian dia saja-saja pergi tawaf sunat dan sebagainya, maka siapa pergi duk tambah lagi benda sunat, Allah sediakan ganjaran bagi dia. Begitu. Dan turun ayat yang berikutnya pada orang Yahudi. Firman Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Bahwasanya segala mereka yang sembunyi, mereka itu akan hukum daripada barang yang telah kami turun daripada segala kenyataan, iaitu atas pekerjaan Muhammad, dan hidayah, yakni menunjuk segala hukum-hukum seperti hukum rejam dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni turun kepada alim ulama Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi kitab dia kitab Taurat. Orang-orang alim Yahudi, mereka alim tentang kitab Taurat. Dalam kitab Taurat ada sebut tentang Nabi Muhammad, bahkan terang sifat-sifat Nabi Muhammad pun ada terang. Tapi alim ulama Yahudi sembunyi benda ni.
Bila dia ajak umat dia yang ada pada masa tu, dia tutup cerita Nabi Muhammad. Bila orang tanya dia, betul ke ada lagi Nabi nak mai lepas ni nama dia Muhammad? Dia kata tak ada sebut dalam kitab. Walhal ada disebutkan di dalam kitab Taurat. Ayat ni turun khusus nak bagi amaran kepada alim ulama Yahudi yang menyembunyikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga alim ulama Nasrani. Dalam kitab Injil jelas sebut tentang Nabi Muhammad dan sifat-sifat Nabi Muhammad. Tapi alim ulama di dalam agama Nasrani yang alim tentang kitab Injil tutup tentang cerita Nabi Muhammad, tak bagi tahu kepada umat dia. Dia kata tak ada sebut tentang Nabi Muhammad dalam Injil. Bukan cerita tentang Nabi Muhammad saja yang mereka sembunyikan, bahkan cerita tentang hukum yang ada dalam Taurat dan Injil. Dalam Taurat, dalam Injil lagi dah sebut hukum rejam ke atas orang yang berzina. Ada sebut dah. Maka ulama-ulama bagi keturunan Yahudi dan Nasrani tutup cerita hukum rejam ni. Sama macam ada belah pula juga. Tutup. Kamu sebut cerita tentang hukum rejam, cerita tentang hukum sebat 100 rotan, cerita tentang sebat 80 rotan kepada orang minum arak, cerita tentang potong tangan kepada orang yang mencuri. Semua benda-benda yang disebut secara jelas dalam Quran tutup. Maka perbuatan menutup hukum Allah Subhanahu wa taala ni bukan perbuatan baru. Ini adalah perbuatan yang telah pun dibuat oleh alim ulama yang alim kitab Taurat dan alim kitab Injil dulu. Apa yang berlaku hari ini adalah ulangan kepada yang berlaku satu masa dulu. Firman Allah Subhanahu wa taala, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Yang selepas kami nyatakan dia bagi segala manusia, iaitu pada dalam kitab Taurat itu sendiri. Allah dah sebut dah dalam kitab Taurat tentang Nabi Muhammad dan tentang hukum rejam ni. Tetapi alim ulama yang alim kitab Taurat tutup benda ni, tak bagi tahu. Ulaika yal'anuhumullah. Bermula mereka itu, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sembunyikan itu, melaknat akan mereka itu oleh Allah, yakni menjauhkan mereka itu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana mereka tutup benda ni, Allah jauh mereka daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknat akan mereka itu oleh segala yang melaknat, iaitu malaikat dan segala mukminin ataupun tiap-tiap satu makhluk dengan doa atas mereka itu dengan laknat. Siapa-siapa juga dia kira. Siapa-siapa juga yang sembunyikan hukum Allah akan dilaknat, bukan saja oleh Allah, bahkan semua makhluk Allah akan laknat dia. Tuan-tuan, kalau kita kena laknat dengan mak kita tak mau dah. Apa kata satu hari mak kita kata ke kita? Mak kita, dia sumpah kita. Mak kita kata kat kita, hang anak haram, dia kata. Kita rasa guna. Mak kata. Kawan kata pun kita merah telinga. Mak kita kata kat kita anak haram, dia kata. Dia marah lah. Dia marah punya pasal dia keluar kalimah tu. Kita rasa macam mana? Mayang pun tak khusyuk dah. Berasa hidup aku ni hidup pun karut. Kena laknat dengan mak. Itu baru mak laknat. Allah Subhanahu wa taala laknat. Bumi mana kita nak pergi tumpang berteduh? Semua bumi hak Allah punya. Allah laknat kita, tang mana kita nak duduk? Allah Subhanahu wa taala laknat. Di antara orang yang kena laknat ni ialah orang yang sembunyikan hukum Allah. Boleh cakap kata hukum ni tak sesuai lah ni, sembunyi. Sedangkan hukum tu wajib dilaksanakan, dia pergi kata tak sesuai. Dia menyembunyikan hukum Allah. Perbuatan yang macam tu Allah Subhanahu wa taala laknat, wa yal'anuhumul la'inun. Semua makhluk Allah akan laknat orang yang buat kerja macam ni. A'udzubillahi min zalik. Illa allazina tabu, melainkan segala mereka yang taubat. Kembali mereka itu daripada yang demikian itu.
wa aslahu, dan berbuat amal saleh mereka itu, wa bayyanu, dan nyata mereka itu akan barang yang disembunyikan, fa ulaika atubu alaihim, maka mereka itu, yakni Allah Subhanahu wa taala terima taubat atas mereka itu. Syarat nak lepas daripada kena laknat Allah, kena laknat makhluk Allah ni, syarat dia apa? Yang pertama taubat. Astaghfirullahalazim, minta ampun dekat Tuhan, awaklah aku pergi tersasul cakap macam tu. Hukum Allah Subhanahu wa taala tetap hukum. Tak boleh kona kok mana. Aku silap dah hari tu ni pergi bercakap tak kena cara. Yang kedua, wa aslahu, dan buat baik. Buat baik maksudnya apa? Tak usah buat cakap menipu macam tu dah lepas daripada ni. Yang ketiga, dia kata wa bayyanu, dan bagi penjelasan balik kepada orang bahawa sebenarnya hari itu saya salah cakap. Hukum Allah wajib dilaksanakan. Cakap balik. Buat tiga benda ni, fa ulaika atubu alaihim, maka mereka itu Tuhan kata aku terima taubat mereka itu. Wa ana tawwabur rahim, dan bermula aku, yakni Allah Tuhan yang menerima taubat akan mereka itu, lagi amat rahim dengan segala orang yang mukmin. Tuhan sayang kepada orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, bahwasanya segala mereka yang kufur dan mati mereka itu hal keadaan kafir, ulaika alaihim la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in, bermula segala mereka itu, atas mereka itu laknat Allah dan malaikat dan manusia sekalian pada dunia dan akhirat. Tuan-tuan, mati kafir, mati tak jadi orang Islam, mati dalam keadaan duk atas agama kafir. Orang yang mati tidak Islam ni, ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Semua sekali Allah, malaikat, manusia, semua sekali laknat orang-orang yang mati kafir. Tentu sebab kadang-kadang kita bila ada kawan, sama pejabat, sama kerja dengan kita tak Islam, kesian. Dia baik. Dia baik dengan kita, dia reti hormat kita dan sebagainya, cukup baik. Tapi tak Islam, kesian. Kita bukan benci kat dia, kita kesian kat dia, kita nak tarik dia. Tak boleh hari ni esok, tak boleh esok, minggu depan, tak boleh minggu depan, bulan depan. Satu hari kita nak dia masuk Islam. Pasal apa? Pasal kalau dia pejam mata mati, tidak sempat nak mengucap dua kalimah syahadah, tidak sempat masuk Islam, laknat Allah, laknat malaikat dan laknat manusia seluruhnya ke atas. Firman Allah, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya, yakni dalam neraka. La yukhaffafu anhumul azab, dan tidak diringan daripada mereka itu azab neraka, walau sekelip mata sekalipun. Wala hum yunzarun, dan tiada mereka itu dinanti-nanti bagi taubat, yakni tidak dilayan lagi kalau mereka nak taubat atau minta uzur akan mereka itu. Nak minta uzur daripada Tuhan, nak lepas daripada neraka, Tuhan tak akan layan. Mati kafir, habis, kekal di neraka selama-lamanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan telah turun tak kala kata kafir Quraisy bagi Nabi SAW, sif lana wa rabbak, sif lana rabbak, yakni sifat bagi kami Tuhan engkau wahai Muhammad. Ini ayat yang berikut ni turun sebagai jawapan kepada cabaran orang kafir dekat Nabi. Orang kafir mai jumpa Nabi, dia kata sif lana rabbak, wahai Muhammad, kalau betul hang ada Tuhan, cuba terang mai Tuhan hang ni macam mana rupa. Orang kafir, Tuhan dia nampak. Tuhan dia nampak. Misai panjang mana, janggut turun panjang mana, duduk lagu mana, pakai topi lagu mana, semua Tuhan dia nampak. Maka dia kira Tuhan ni kena nampak. Dia tak boleh faham kata ada Tuhan tapi tak nampak. Dia tak boleh terima benda tu. Dia tak boleh terima. Dia nak bila kata ada, nak kena nampak. Dia kira lagu tu. Tonton tengoklah dalam dunia ni, agama apapun. Agama apapun. Buddha ke, Hindu ke, Kristian ke, apa ke. Kristian pun buat patung. Kristian pun buat patung. Buat patung apa, perempuan duk dukung anak kecil lah, apalah semua. Pergi duduk melutut depan patung tu, duk minta tolong. Duk minta tolong, suruh makbulkan hajat dia dan sebagainya.
Dia buat juga patung tu. Pasal apa? Dia nak visualize benda tu. Dia nak bagi mata nampak. Bila nampak, oh ni Tuhan. Bila kita tanya, takkan nak tu Tuhan kot dah? Kita tak, bukan Tuhan. Itu rupa Tuhan lah. Tapi Tuhan sebenarnya bukan yang Tuhan lain pula. Tapi dia nak nampak. Bila mai Nabi Muhammad SAW ajak manusia sembah Allah. Allah Tuhan yang tengok tak nampak. Dia tak boleh terima. Maka dia berkata dekat Nabi Muhammad, sif lana rabbak, wahai Muhammad, cerita zat Tuhan hang ni macam mana? Tinggi ke, besar ke? Dia serupa kita ke, ada rambut, ada mata, ada telinga ke, macam mana? Cerita mai zat Tuhan macam mana? Nabi SAW nak cerita macam mana benda ni? Allah buat turun ayat ni. Wa ilahukum ilahun wahid. Dan bermula Tuhan kamu itu Tuhan yang esa. Tiada bandingan baginya pada zatnya dan pada sifatnya dan pada af'alnya. Tak boleh nak banding. Tak boleh nak banding. Yang kata Tuhan kita, yang kata Allah Tuhan kita ni tak boleh banding. Sebab banding tak betul. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan kita ni dia tak sama dengan apa benda pun. Kita nak kata dia besar macam bangunan, tu sama macam bangunan, bukan Tuhan. Tuhan dia tak sama dengan apa bandingan pun. Tuhan ni dia ada mata boleh melihat tak? Mata macam mana? Tak boleh sama dengan mata kita dengan mata menatang. Tapi Tuhan boleh mendengar, Tuhan boleh melihat, Tuhan semua boleh. Tapi tak sama dengan hak ada atas dunia ni. Jadi nak tunjuk tak boleh. Nak bagi tahu sifat tak boleh. Allah suruh Nabi Muhammad SAW pergi terang benda ni dekat orang kafir. Dia nak faham, dia tak faham. Bukan kita punya hal. Ni dia punya hal. Kita tak boleh bila kita pergi terang benda ni kat dia, dia tak faham, kita duk jadi tidur tak lena, tak boleh. Kita pergi terang macam tu. Dia tanya Tuhan nampak macam mana? Wa ilahukum ilahun wahid. Dan sesungguhnya Tuhan kamu, Tuhan kami, yang kata Tuhan kita ni ilahun wahid. Dia Tuhan yang esa. Esa pada semua sekali. Pada zat, pada sifat, pada af'al, semua. Tuhan tak sama dengan siapa-siapa pun. Tuhan punya. Tak sama dengan manusia. La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan yang mustahak bagi ibadah melainkan Allah. Kita orang Islam, kita buat kerana Allah. Tak ada kerana benda lain. Kita kalau buat apa pun kerana Allah. Bukan kerana nak orang puji. Bukan kerana takut orang keji. Manusia dia boleh kalau dia nak puji siapa pun, dia boleh kalau dia nak keji siapa pun. Tuhan bagi lidah kat dia, dia nak kata kat siapa, dia nak suka siapa, dia nak puji siapa, dia nak sayang siapa, dia nak sanjung siapa, tu dia punya hal. Kalau dia sanjung betul orang yang memang patut disanjung, dia sanjung, alhamdulillah. Kalau dia pergi keji orang yang tak sepatutnya dia keji, dia jawab depan Tuhan. Manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi jadi kat dia lidah, dia boleh kata apa dia nak kata. Esok Allah Subhanahu Wa Taala buka buku akaun dia di sana kira. Setiap benda yang kamu sebut, setiap benda yang kamu buat akan dinilai di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan menentukan kamu betul tak betul dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kita sebagai hamba Allah, kita buat apa pun kerana Allah. Walaupun orang kata tak betul, kalau Allah kata betul-betul. Walaupun orang kata kita buat betul, tapi Allah tahu kita tak betul, tak betul. Penilaian mutlak ialah penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kita tak perlu takut ke orang. Kita kena takut dekat Allah. Orang tak ada neraka, tapi Allah ada neraka dia. Orang puji kita, orang bukan ada syurga. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia sayang kita, dia ada syurga dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Ar-Rahmanur Rahim. Dialah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani akan segala hamba dia. Kemudian dia kata dan menuntut mereka itu akan ayat yakni dalil tanda atas keesaan Allah. Ni orang kafir ni. Dia minta dekat Nabi, wahai Muhammad, cuba tunjuk sat dah kata Tuhan hang ni tak boleh tengok. Mata tengok Tuhan hang tak nampak. Lah cuba mai cerita sat tanda-tanda yang kata Tuhan kamu ni berkuasa. Maka turun ayat Quran, inna fi khalqis samawati wal ardh.
bahwasanya pada kejadian 7 lapis langit dan bumi dan barang yang ada dalam keduanya daripada segala yang ajaib, yakni yang ajaib-ajaib, yang pelik-pelik. Itu tanda kekuasaan Allah. Allah bagi jadi langit, tak pernah runtuh orang sekeping pun. Tak pernah runtuh. Padahal kita naik kapal terbang, dia duduk langgang awan tu guru-guru kena air pocket jatuh. Awan tu tak pernah runtuh mai atas bumi. Naik kapal terbang berasa bila berlanggang awan tu, awan hak kena langgang kapal terbang, kot lah nak jatuh sekepin atas bumi rumah tak ada. Tak pernah jumpa tiang langit ni, tak pernah jumpa. Tak pernah jatuh. Tiang tak ada, apa tak ada, tak jatuh. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari, bulan, bintang semua ada waktu dia naik, ada waktu dia terbenam, semua ikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. My time Tuhan suruh terbenam, maka mai malam. My time Tuhan suruh dia naik, maka jadi pagi dekat kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala atur semua benda ni. Kalau betul ada satu kuasa yang lebih berkuasa daripada Allah, pi ubah benda tu. Kalau betul ada satu kuasa yang lebih berkuasa daripada hak Allah dok buat ni, pi ubah. Pi tahan matahari, jangan bagi naik pagi esok. Pi buat tengok kalau boleh. Kalau tak boleh, makna hang tak boleh lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah yang suruh matahari naik pagi esok. Hadu ada ku atas langit, hadu ada ku dalam bumi, hadu ada dalam laut. Tuan-tuan heran, tuan-tuan, laut berapa punya luas, berapa banyak nelayan seluruh dunia pergi cari ikan dalam laut ni, tak habis ikan ni. Heran betul. Tarik pukat ada ikan, tarik pukat ada ikan, ikan dengan segala macam jenis ikannya, tak habis-habis. Bila dan ikan ni beranak jadi anak ikan, bila dan anak ikan jadi besar, duk tarik pukat duk ada ikan situlah. Kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kaya. Bukan ikan saja yang dia buah dalam laut tu, dengan udang, dengan macam-macam sotong, dengan segala macam benda duk ada dalam laut tu. Lempak pukat, tarik boleh rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang menjadikan semua benda-benda ni semua. Di Amerika korek tak ada minyak, di Switzerland korek tak ada minyak, di Australia korek tak ada minyak. Di negeri-negeri hak orang Islam duduk ni, dia temuak keluar minyak sampai tak habis-habis. Bulan berapa dulu kita cerita Saudi ni haduk korek tu pun tak menang, duk temuak keluar. Kesan kawasan baru lagi duk ada minyak, Allah bagi dekat negara hak orang Islam memerintah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malaysia duk ada wujud, Singapura tak ada minyak, Thailand tak ada. Dia pergi jadi tak Malaysia. Brunei hak alih tu pun Allah bagi minyak. Demikian kaya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah anugerah pada tempat-tempat yang dikehendakinya. Firman Allah, waqtilafil laili wan nahar, dan bertukar malam dan siang, pagi dengan perginya dan datangnya, lebih dan kurang dan sebagainya. Malam siang duk bertukar silih berganti, tak berhenti-henti dah berapa ribu tahun dah. Kita tak mau malam mai pun dia mai juga. Kalau boleh tak ada duk mai pagi, nak tidur lama sikit dia mai juga. Allah Subhanahu wa ta'ala atur malam siang dan sebagainya, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fulkil lati tajri fil bahr, dan perahu yang berlayar di dalam laut dan tiada tenggelam ia. Pelik semua. Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan pula jadi satu jenis kenderaan duk atas laut ni, boleh duk terapung, bukan setakat terapung, boleh bawa segala macam benda. Kontainer hak besar-besar boleh bawa beratus-ratus biji kontainer, boleh duk berjalan ke atas laut dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan izin. Tuan-tuan, 100 tahun dulu, kalau kita pergi Habang 100 tahun dulu, kata besi boleh terbang, orang tak percaya. Dia kata hang belajar silat selendang merah pun. Bukan selendang merah, kapal terbang emas, buat daripada besi, boleh duk terbang punya tinggi. 100 tahun dulu orang tak fikir benar ni. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bagi akal, bagi otak, bagi bijak, bagi pandai kepada manusia. Dengan kepandaian tu, manusia reka buat jadi benda-benda pelik-pelik macam ni. Tahun 70 dulu, telefon mana ada di rumah, public phone tepi jalan ni.
Kalau anak pergi mengaji di Kuala Lumpur Universiti Melaya apa tahun 70 dulu nak telefon balik polis. Polis mai habaq kat kita di rumah ni, mana ada telefon. Mai dah pertengahan nak pergi ke hujung tahun 70 tu baru orang kaya pasang telefon di rumah, orang kaya pasang telefon. Buat buku pula satu dulu, siapa ni jiran-jiran main nak pakai telefon tulis kupang bayang buah tabung tepi tu. Dulu kalau nak pergi telefon, kena pergi telefon kedai Cina. Sebab rumah kita tak mampu pasang telefon, pergi kedai Cina. Sambil nak telefon tu cucuk rokok tu. Rokok pun potong kotak rokok Rough Rider. Potong kecil-kecil tu, cucuk tu, baru cucuk rokok. Mana ada lighter? Tak ada lighter. Zaman tu lah ni Allahu Akbar. Duk mengaji sekolah lagi, sekolah rendah. Pergi ambil keputusan UPSR, handphone duk belakang. Pergi ambil keputusan UPSR darjah 6, handphone duk belakang. Dapat tu ninja telefon. Mama, berapa dapat? 5A. Bagi pula kawan-kawan pakai, tak ambil tahu, pakai. Seronok betul dapat 5A. Tuan-tuan boleh bayang benda ni. Kalau dulu, 50 tahun dulu, kita sembang pasal telefon tak ada wire, orang kata gila. Hari ni bukan telefon tak ada wire. Tak ada, memang tak ada wire. Gambang pun boleh tengok dua ada. Dua atas gunung Everest. Bukan kita nak bercakap soal manusia pandai. Tapi kita nak bercakap Allah yang menjadikan manusia tu. Kalau manusia tu boleh pandai, Allah lebih pandai daripada manusia tu. Tu tujuan dia. Apa yang kita dapat hari ini? Anugerah Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah sebut dalam ayat ni cerita tentang perahu. Tapi kalau dikiaskan bukan perahu saja lah ni. Macam-macam dah ada lah ni. Bima yanfa'un nas, dengan barang yang manfaat akan manusia. Macam-macam benda Allah Subhanahu Wa Taala bagi jadi. Benda yang membawa manfaat kepada manusia. Perahu tu sendiri memberi manfaat daripada perniagaan dan muatan daripada makanan dan pakaian. Perahu tu sendiri membawa manfaat kepada manusia. Dia menjadi transport. Nak bawa barang daripada luar negeri mai kat kita, kita nak hantar pergi luar negeri dan sebagainya, kapal duk jalan duk bawa lagi. Semua ni Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia kadang-kadang dia terhijab. Dia tak nampak sampai ke ujung. Dia tak nampak Allah bagi. Last sekali dia duk nampak manusia pandai saja. Dia tak tahu manusia pandai reka tu, manusia tu siapa buat dia? Allah buat dia. Kalau Allah boleh buat dia bagi pandai macam tu, Allah tentu lebih pandai. Tentang kalau kita boleh bagi derma ke orang 10,000, kita tentu ada lebih daripada 10,000. Takkan kita ada 5,000 nak pergi derma ke orang 10, mai ke mana? Kalau kita ada 100,000, kita boleh derma ke orang 10,000. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi manusia jadi pandai, tentu Allah lebih pandai. Kalau Allah kurang pandai, macam mana dia nak bagi jadi manusia pandai? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dan barang yang telah diturunkan Allah daripada langit, daripada air hujan, maka menghidup ia, yakni menghidup Allah dengannya, dengan air hujan itu akan bumi dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian daripada matinya kering. Hujan hak turun ni Allah yang bagi. Tak usah sembang pandai lah. Dia stop hujan, hilang. Semua profesor-profesor pandai lari. Tak boleh nak buat apa. Boleh bagi idea, pembenihan awan lah apa. Macam-macam idea bagi. Kalau Allah tak mau turun hujan, tu sembang lah. Bukan Allah tak biasa buat ke Malaysia ni. Macam mana orang-orang mana dulu Melaka ke mana yang kena teruk dulu ni. Penuh padang pakai semayang istisqa. Semayang minta hujan. Tapi Allah Ta'ala bagi turun. Habis kapal terbang TUDM, kapal terbang apa semua guna habis. Pergi buat no proses pembenihan awan. Nak bagi awan ni turun hujan. Tuhan tak mau izin, tak turun. Tak turun. Allah Subhanahu Wa Taala yang buat turun hujan. Allah sendiri kata wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in. Apa maksud dia? Dan barang yang telah diturunkan Allah daripada langit, daripada air hujan. Allah yang buat turun air hujan.
Dan kalau hujan tak turun, kalau kemarau, itu makna balak daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas dalam agama, jelas. Kalau kemarau itu balak daripada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa batta fiha min kulli dabbah, dan menghambur ia di dalamnya, yakni dalam bumi, daripada sekalian binatang. Daripada hujan hak turun ni, binatang pun jadi banyak ekor. Kerana mereka itu, yakni menatang-menatang itu bertambah-tambah banyak dengan banyak rumput yang tumbuh daripada air hujan. Tuan-tuan nampak kaitan? Dia ada circle dia. Dia ada pusingan dia. Bila ada air hujan, pokok tumbuh elok. Bila pokok tumbuh elok, binatang boleh makan pokok tu. Bila binatang makan pokok tu, binatang sihat, binatang boleh membiak jadi banyak. Bila binatang membiak jadi banyak, manusia korban zakat, raya haji. Dia duduk pusing dulu tu. Dia tak boleh kacau tu. Pusingan tu kita tak boleh kacau. Kita tak boleh kacau. Sebab pusingan itu adalah sunnatullah. Itu adalah peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuan. Allah buat ni cantik semua dah. Itu sebab Tuhan kata dalam Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Haduk jadi rosak, punah, ranah, melingkup atas muka bumi ni kerana kerja tangan manusia sendiri. Hak Tuhan buat elok. Kita piduk komen, piduk ronyeh, piduk modify, kita buat bagi jadi jahanam. Kan? Orang buat peluang skuter Malaysia. Peluang elok dah, mesra alam dengan tak mencemar bunyi, pencemaran bunyi tak ada, dengan semua orang buat keluar benda elok dah. Dia pergi tukang bubuh macam mana kat esok ni. Tayar satu macam yang 2 kaki daripada mampu tu yang aksiden duk naik tinggi. Bila aksiden tinggi, trafik tak boleh cuti raya, kena pergi jaga jalan. Bila trafik tak boleh nak cuti raya, dia nak saman banyak. Bila dia saman banyak, kita susah. Nampak tak dia punya kaitan? Itu pun jangan duk kacau. Okay. Punca daripada piduk merapu, tukang makgat, bagi panjang, bagi pendek, bagi apa ni, punca pergi jadi aksiden. Bila aksiden, orang duk ria, kemalangan banyak. Trafik kena buat kerja lebih. Bila trafik buat kerja lebih, tengah panas pun pergi duk tahan orang dan sebagainya, dia kira nak saman saja. Hampa punya pasal aku tak boleh cuti raya dia kata. Saman cukup. Bila kita kena saman, kita susah. Nampak? Kita, rupanya yang jadi punca mula nak jadi rosak ni kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dah beritahu dah benda-benda ni semua. Allah buat cantik. Kita pergi ubah duk, akhirnya jadi rosak semua sekali. Firman Allah, wa tasrifir riyah, dan berganti-ganti angin selatan, utara, timur, barat, daya dan sebagainya, hangat, sejuk, lembut, deras dan sebagainya. Angin ni pun macam-macam cerita. Dia kecil-kecil jadi kawan. Dia macam api je. Angin ni, takat-takat angin, kipas angin ni kawan kita lah. Kita mana boleh hidup tanpa ada angin apa semua, duduk dalam rumah pun panas, buka kipas angin. Dia kawan kita. Tapi dia mai sekali lagi, angin pak tiri dia mai, dia angkat dengan bumbung-bumbung rumah, dengan kita dia angkat pergi lempak dalam laut lebih. Kan? Masa tu angin sudah jadi lawan. Angin ni pun wa tasrifir riyah, dan berganti-ganti duk mai angin macam-macam rupa ni pun kerja Allah Subhanahu wa taala. Tuhan punya kerja. Was-sahabil musakhkhari tu, kha tu bukan ha. Al-musakhkhar. Was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ard, dan awan yang dijalan antara langit dan bumi dengan suruh Allah kepada tempat yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Awan hadut belarak tu pun tuan-tuan, bukan belarak sendiri. Allah yang menentukan dia nak belarak pergi mana. Kita duk tengok awan duk berjalan. Berjalan tu kehendak Allah. Bukan kita kata kerana angin. Angin tu pun Allah perintah dia suruh tolak awan pergi ke mana-mana. Begitu sekali Allah atur alam ni. La ayatin liqaumi yaqilun. Itu adalah beberapa ayat, yakni dalil, tanda yang menunjukkan atas keadaan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Esa. Itu semua adalah tanda Tuhan Maha berkuasa. Tuan-tuan tengok Allah duk tunjuk lagi pelik. Dia duk tunjuk jenis-jenis awan, hujan, bukit, bukau semua, manusia tak boleh fikir. Manusia tak boleh fikir. Dia buat main pelik lagi. Dia buat main budak-budak kembang siam bercantum, kongsi hati, dia buat main lagi pelik. Allah Subhanahu wa taala punya kuasa tu yang jadi itu semua.
Oh, tengok-tengok buka sekolah baru ni. Tu dia sampai berapa? 5 beradik kembang masuk sekali sekolah. 5 beradik. Lalu pergi duk interview pula seorang-seorang. Seorang nak jadi doktor, seorang nak jadi engineer, seorang macam-macam. 5 beradik kembang keluar 5 sekali. Allah tunjuk ni semua. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mai satu pihak lagi pula menikah sampai 15 tahun tak dapat anak. Hak mai satu pihak lagi pula 5 orang sekali kembang keluar mai. Tuhan punya kuasa semua benda. Macam-macam benda pelik Allah Subhanahu Wa Taala bagi jadi atas muka bumi. Dan Allah jadikan semua ni bagi kaum yang berakal, mereka itu. Firman Allah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Dan setengah daripada manusia kafir, mereka yang ambil daripada lain Allah, yakni asnam, berhala, tokong, sembah buat Tuhan. Ni pula Tuhan nak cerita sebahagian manusia dah nampak dah tanda kekuasaan Allah, tolak Tuhan pergi tepi satu, pergi cari tokong duk semua. Ni sebahagian. Dia belarak ni tak tahu sampai jambatan 3 jam tak boleh nak lintas mai belah Tanjung. Kan? Ni sebahagian. Dia kata, yuhibbunahum ka hubbillah. Kasih mereka itu akan tokong seperti kasih Allah dengan ta'zim. Ta'zim maksudnya membesarkan tokong itu. Dan menghina diri bagi tokong-tokong itu. Dia buat tokong tu, lepas tu dia ada respect satu macam yang respect. Dia yang buat. Dia buat-buat lepas tu dia lagu doa apalah macam-macam perasap apa, takut, minta, tak masuk akal. Sebahagian manusia buat kerja macam ni, Tuhan kata. Kerja yang tak boleh fikir dengan akal, dia boleh buat. Tuhan cerita benda ni. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Dan bermula segala orang yang beriman itu kasih bagi Allah Ta'ala lebih daripada kasih orang kafir bagi asnam. Tapi orang beriman, dia sayang Allah lebih daripada orang kafir sayang tokongnya. Begitu. Kerana orang mukmin tiada berpaling daripada Allah sekali-kali. Orang yang beriman, dia sentiasa ingat Allah. Dia langsung tak beralih hati. Dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang kafir berpaling kepada Allah pada waktu kesusahan sahaja. Manakala orang kafir waktu biasa tak ingat Tuhan. Bila susah baru nak pergi cari Tuhan. Itu beza dia. Kita kalau sungguh-sungguh kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa kita dengan Tuhan. Tiap-tiap hari, bukan nanti susah, tiap-tiap hari pagi-pagi sembahyang subuh dah menghadap Allah. Tengah duk kalut tempat kerja, tengah hari sembahyang zuhur. Habis-habis time kerja tengok waktu asar tak masuk lagi nak balik nak apa, kalau balik juga tak lagi jam, takut tak ada asar, kita sanggup tunggu saat sembahyang asar dulu baru kita balik. Kalau kita beriman dengan Allah. Sampai di rumah letih kami dengan traffic jam, dengan sangkut tadi berapa punya lama semua, sampai di rumah mandi-mandi sembahyang maghrib. Hati kita duduk dengan Allah. Habis sembahyang maghrib tunggu saat masuk Isya, sembahyang Isya. Kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat semua benda tu. Tapi kalau orang yang tidak ada iman, dia tak ada kalut nak sembahyang apa, bangkit pagi pun lagu macam lembu ke bawah bangkit lah, tak gaduh sembahyang. Bangkit basuh-basuh muka, gosok gigi, mandi-mandi apa, pakai minyak wangi elok sikit, pergi pejabat. Tak gaduh nak sembahyang subuh. Tak gaduh. Tak sembahyang, tak rasa apa pun. Pergi pejabat kerja, turun, pergi makan, bersembang sampai sejam apa semua. Nak sembahyang zuhur 5 minit, dia tak boleh buat. Dia turun, pergi makan, tengok time masuk pejabat, tak sembahyang zuhur. Habis pejabat tak lagi balik jam apa semua, asak pakai duduk kat kereta, tak ada sembahyang apa dah. Sampai di rumah letih menyepun, tidur tengah rumah, buka kipas angin macam kipas helikopter, masuk Aisyah tak sembahyang maghrib. Pukul 9 lebih dah baru mandi brum. Oh, dia kata baru berasa fresh, lega sikit. Dia kata tidur terus lepas tu tak sembahyang Isyak. Sehari 24 jam habis tak gaduh nak sembahyang, tak berasa salah tak sembahyang. Tak berasa salah. Naik satu kereta dengan kawan tu berhenti nak sembahyang. Kawan tu kata jom pergi sembahyang. Dia kata seluar aku kocong. Mudah ya. Alasan mudah ya. Seluar aku kocong. Tak apalah, hampir sembahyang. Seluar aku kocong. Dia keluar pergi isap rokok tepi kereta. Tak ada satu benda dalam diri dia kot nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada.
Satu lagi pula, satu penyakit pula, dia kira semua sekali saat ni baru sembahyang. Ini satu mazhab apa pula kata. Subuh pun dia kata tak dan, pasal nak kena keluar awal, lohong asar apa semua payah dia kata. Maghrib sampai di rumah saat ni mandi tu start daripada subuh, lohong asar maghrib dan isyak. Dia sekali buat. Dia kata Allah bukan tak tahu, dia kata aku sibuk. Ni pula satu mana yang mazhab pun tak tahu. Tanya mazhab Syafi'i pun tak ada ajaran macam tu. Tanya mazhab Hanafi pun kata tak ada benda macam ni. Tanya tak ada. Mana atau dia pergi ambil? Bila kita tegur dia kata jangan nak tegur aku. Dia kata tu pun mujung aku semayang. Betul kat dia juga. Mujung aku semayang. Aku tak semayang langsung tanggung dosa dia kata. Serabut tentang benda ni serabut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu beza orang beriman dengan orang tak beriman. Orang tak beriman bila dia nak semayang bila dia ada susah. Bila ada susah sanggup tak makan tak apa, semayang. Pukul 3 pagi bangkit semayang ketak-ketang tangan minta doa dekat Tuhan. Itu ada masalah. Ditakdirkan cerah-cerah esok masalah tu selesai, sama sedah, sama senafas, dia pun tak semayang dah. Tunggu masalah lain pula mai baru nak semayang. Dia semayang bila ada masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Walau yaral ladzina zalamu, dan jika melihat oleh segala mereka yang zalim dan kafir itu, iz yaraunal azab, ketika melihat mereka itu, yakni kafir itu akan azab neraka di akhirat esok. Annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan akhirat dan kemenangan akhirat itu hak Allah Subhanahu wa taala sekaliannya. Itu dia. Tuhan kata kalaulah sekiranya Tuhan bagi nampak macam mana dahsyatnya hari kiamat esok, puak-puak kafir ni masuk Islam habis semua. Iz yarawnal azab, kalaulah sekiranya depa ni Allah bagi nampak azab akhirat ni, bagi nampak Allah ni, depa akan tahu bahawa di hari akhirat esok yang paling berkuasa Allah saja, lain siapa pun tak ada kuasa. Kalau depa tahu benda ni, lah ni depa beriman dengan Allah. Allah sebut dah dalam Quran benda ni. Depa ni yang duk bantah, yang duk degil, yang duk tak buat tak heran dengan agama. Depa ni pasal tak nampak kata Allah ni Tuhan Maha Berkuasa, dia tak nampak. Dia duk ingat lagu mana kan, dia duk seorang-seorang duk fikir dia kata mereka dah nak serang Iraq dah, yang Tuhan duk biar apa, dia duk fikir lagu tu. Dan tahu berapa ramai ni orang hari ni rosak ni otak ni, dia duk fikir apa tu. Dia duk tengok, dia kata dah aku heran, dia kata yang Tuhan ni buat apa duk biar dah. Dia boleh cakap macam tu. Allah Subhanahu wa taala melihat semua benda ni. Kalau Allah tidak tolong orang Islam dalam dunia ni, lah ni ada sebab. Mungkin sebab yang pertama, mungkin sebab dia bantuan Allah belum mai lagi. Dan akan mai. Mungkin satu. Mungkin yang kedua, Allah tak boleh nak bantu lagi. Bukan kerana Allah tak boleh, tapi kerana ada halangan di pihak orang Islam. Orang Islam sendiri belum mencapai tahap yang membolehkan Allah tolong dia. Orang Islam sendiri masih buat dosa. Orang Islam sendiri hidup bergelumang maksiat. Orang Islam sendiri tak heran haram halal dan sebagainya. Oleh kerana orang Islam sendiri banyak masalah, maka benda-benda ni menghalang Allah daripada tolong mereka. Bukan Allah tak boleh tolong, tapi Allah tak tertolong mereka ni kerana mereka tak tolong diri mereka sendiri. Berapa kali lah tuan kita duk baca hadis cerita tentang satu orang yang musafir jauh, rambut kusut masai habis semua. Dalam keadaan susah payah ni, musafir tengah padang pasir, makanan minuman apa pun tak ada. Dalam keadaan susah payah teringat dekat Tuhan, wa yamuddu yadaihi ila sama', angkat tangan pergi ke langit minta dekat Tuhan, ya Rabb dia minta, wahai Tuhan minta tolong. Tuhan kata wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram. Tuhan kata fa'anna yustajabulah. Ni dia ni macam mana aku nak tolong dia? Tuhan kata mat'amuhu haram, dia makan benda haram.
Wa mashrabuhu haram, dia minum benda haram. Wa malbasuhu haram, dia pakai benda haram. Wa ghudiya bil haram, perut dia penuh dengan benda haram. Fa anna yustajabulah. Tuhan kata, macam mana aku nak mustajabkan doa dia? Tuhan bukan tak boleh mustajab doa dia, tapi tak boleh pasal dia. Bukan pasal Tuhan tak boleh, pasal dia. Dia sendiri duk hantam yang haram. Hantam haram bukan makan babi, bukan minum arak. Duit haram digunakan untuk beli makanan halal. Benda tu haram. Kita bila kata makan haram ni duk ingat makan ayam tak sembelih. Bukan masalah makan ayam tak sembelih. Masalahnya ayam tu sembelih elok. Tapi duit hak kita guna beli ayam tu duit rasuah. Maka ayam yang tak ada pasal-pasal tu sudah jadi haram dekat kita. Kalau orang lain beli ayam tu halal. Pasal dia beli duit halal. Kita pergi beli ayam tu juga. Tapi jadi haram. Pasal kita beli dengan duit rasuah. Wa mashrabuhu haram, minum benda haram bukan minum arak saja. Dia minum Nescafe, dia minum kopi Cino apa dia panggil? Cappuccino. Dia minum, nama pelik tapi halal. Tapi pasal apa dia jadi haram? Pasal dia beli tu dengan duit yang tidak halal. Tuhan kata wa ghudiya bil haram, perut dia penuh dengan benda haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana aku nak mustajabkan doa dia? Maka Allah tak mustajabkan doa orang Islam hari ni. Bukan itu menunjukkan Allah tak berkuasa tolong. Tapi orang Islam sendiri tak mau tolong diri dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah sebut dalam ayat ni, kalaulah orang-orang yang zalim, yang derhaka, yang bantah ni dapat tengok azab esok ni, kalau dia dapat tengok lah ni, dan dia tahu annal quwwata lillahi jami'ah, bahawasanya kekuatan di hari akhirat itu hak Allah semata-mata, wa annallaha syadidul azab, dan bahawasanya Allah Ta'ala sangat-sangat azab. Maknanya jika mengetahui mereka itu, yakni kafir di dalam dunia, akan bersangatan azab Allah, dan bahawa kekuasaan akhirat itu bagi Allah semata-mata, waktu memandang mereka itu baginya, iaitu pada hari kiamat, nescaya tidak diambil mereka itu daripada lain Allah sembah buat Tuhan. Kalau dia tahu kata itu keadaan di hari akhirat, dia tak sembah benda lain, dia sembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Firman Allah, iz tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u, ketika melepas diri oleh segala mereka, yakni kepala-kepala yang diikut daripada segala mereka yang mengikut. Maksudnya engkar mereka itu, yakni kafir yang menyesat, akan sesat mereka itu, yang mengikut jadi sesat. Maksud dia macam ni. Ayat ni dia turun kepada rakyat, dalam soal rakyat dengan pemimpin. Tuhan kata iz tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u. Ketika pemimpin, yakni kepala-kepala yang diikut, cuba nak lepas diri daripada orang yang ikut dia. Kita hari ni ikut dia, kita dah ingat dia pemimpin dia betul, kita ikut dia. Tapi di sana esok, di hari akhirat esok, tak betul rupanya dia ni. Bila dia tak betul, iz tabarra allazi, dia cuba nak lepas diri. Aku tak suruh hampa ikut aku dulu, hampa yang nak ikut, dia kata lagu tu. Dulu atas dunia aku tak paksa hampa suruh ikut aku, hampa yang nak ikut aku, dia kata. Dia cuba nak lepas tanggungjawab. Ini berlaku di hari akhirat esok. Firman Allah, wa ra'awul azab, dan melihat mereka itu akan azab Allah. Pasal apa yang pemimpin tak mau nak tanggungjawab kepada rakyat dia? Pasal apa? Pasal dia dah nampak dah azab. Api neraka duk menyala, dia nampak dah. Dia duk nampak dah. Sekejap lagi bukan cakap dia susah. Kerana mereka ni pergi duk habang kat Tuhan, kata kerana ikut dia, mereka jadi sesat, dia nanti berganda-ganda susah. Dia tak mau dah. Dia kata dulu aku tak paksa hampa ikut aku, hampa dengan rela hati nak ikut aku. Dia nak lepas tangan. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan putus dengan mereka itu oleh segala asbab perhubungan di antara mereka itu pada dunia, daripada rahim dan mudah berkasih. Dia kata pada masa tu habis, putus dah. Kalau atas dunia dulu ada hubungan kasih sayang, bila nampak neraka hilang kasih sayang tu, masing-masing timbul penting diri sendiri saja. Tuan-tuan, siapa pun bila nampak neraka, isteri hak dia duk sayang atas dunia, dia tak peduli lah. Dia nak lepas dia dulu daripada neraka.
Siapa pun bila nampak neraka, anak dia duk sayang atas dunia ni, dia tak peduli dah. Dia kira dia mau lepas dulu. Pasal dahsyatnya neraka tu boleh memotong, boleh memutuskan hubungan kasih sayang manusia. Terkejut tengok api neraka tu, anak yang duk sayang mak selama ni, anak tu lari tinggal. Anak tu lari tinggal. Dia kira dia dulu mau selamat daripada api tu. Mak dia pandai-pandai lah dia tak macam mana apa. Inilah yang dikatakan api neraka Allah ni, dia boleh memotong hubungan kasih sayang manusia. Firman Allah, waqala allazina taba'u, dan berkata oleh segala orang yang ikut. Ni kita hadu ikut pemimpin ni, kita pula kata apa? Lau anna lana karrah, jika bahawa boleh bagi kami itu kembali atas dunia, kalau kami diberi peluang hidup balik dan balik atas dunia, fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, maka kami lepas diri daripada depa ni seperti barang yang melepas diri mereka daripada kami hari ini. Rakyat ni pula kata apa? Ya Allah, kalau bagi kat kami lagi sekali peluang hidup, kami tak ikut dah pokok ni. Dulu kita duk ikut depa bukan main, tatolah ni main di sini, depa kata tak kenal, buat tak kenal kita pula. Dulu kita yang duk sokong depa, kita yang duk ikut depa. Tuan-tuan, bila tengok neraka dia jadi benda ni. Maka yang teraniaya ni dapat, ni hadu ikut ni teraniaya. Hadu ikut ni teraniaya. Pasal apa? Pasal dia letak kepercayaan. Dia duk sangka kawan tu lah yang betul, maka kerana tu dia ikut. Rupa-rupanya tak betul. Bila pi di sana esok, di akhirat esok terbukti kata kawan tu tak betul. Kawan tu pula kata aku tak suruh hang ikut aku. Masa tu baru dia kata, oi, dia kata ya Allah punya tak bertanggungjawabnya pemimpin aku ni. Dulu dia duk tarik kami suruh ikut dia. Hari ni dia kata dia tak suruh kami ikut dia. Kalau sekiranya kamu bagi kami sekali lagi peluang untuk hidup, kami tentu tak ikut dah depan ni. Ini ayat ni nak cerita. Fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, maka kami akan lepas diri daripada depa ni seperti mana depa lepas diri daripada kami hari ini. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Seperti yang demikian itulah memperlihat akan mereka itu oleh Allah akan segala amalan mereka itu, hal keadaan rugi atas mereka itu. Masa tu menyesal pun tak ada guna dah, rugi belaka. Menyesal pun tak boleh buat apa dah. Allah kata silap lah dulu kita duk sangka dia betul, kita ikut dia, rupa-rupanya dia bawa kita terjun gaung. Kita duk ikut dia, kita sangka dia betul. Pasal tu kita ikut dia. Rupa-rupanya dia bawa kita terjun gaung. Baru tahu hari ni kata silap ikut orang. Tapi Tuhan kata apa? Demikian itu tak bawa keuntungan apa dah. Sebaliknya rugi semata-mata. Kalau nak sedang, sedanglah. Kalau nak sedang kata betul tak betul, sedanglah ni. Kalau ikut Quran, ikut hadis betul. Tidak ikut Quran, tidak ikut hadis, tidak salah. Kalau lah ni kita pakai tikam turut saja, tak peduli dah apa ikut Quran ke langgar Quran ke ikut hadis ke tak mau pakai hadis ke apa ke, kita tak peduli. Janji kita nak ikut dia, esok kita menyesal depan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tiadalah mereka itu, yakni yang menyesat dan yang kena sesat itu dengan keluar sekalian daripada api neraka, yakni kemudian daripada masuknya. Last sekali Tuhan kata dua-dua ni 2 kali 5. Hak kepala gelong ni pun masuk neraka, hak pi duk turut sampai tak fikir apa ni pun pi masuk neraka. Tuhan kata hampa ni pi masuk neraka, wa ma hum bi kharijina minan nar, tak usah keluar dah, duduklah neraka terus. Tuhan kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kena ambil yang sifat. Kita hidup dalam dunia ni tuan-tuan, kita balik kepada asal masalah. Asal dia Nabi kata apa? Taraktu fikum amrayni. Aku tinggal dekat hampa 2 benda. Ma in tamassaktum bihima, selagi hampa pegang 2 benda ni lan tadillu abada, tak sesat sampai bila-bila. Kitab Allah wa sunnatan Nabi. Kitab Allah, Quran dan sunnah Nabi. Kita nak ikut 2 ni. Kalau duk main habang dekat kita satu benda yang terang-terang bercanggah dengan Quran dengan hadis, tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Pakailah serban besar mana pun, taruhlah janggut panjang mana pun, pakailah jubah meleret lagu mana pun, kalau main duk habang suruh bertentangan dengan ayat Quran dengan hadis Nabi, hang jalan dulu, aku tak ikut.
Sebab ukuran betul tak betul itu, ukuran dia dilihat pada Quran dengan hadis Nabi. Itu ukuran dia. Hang kata hampir mengaji di Mesir sampai 20 tahun ke? Hang cerita hampir mengaji di mana sampai 2-30 tahun ke? Itu hang punya pasal. Kalau hang duduk di Mesir 20 tahun pun balik main abang kata Quran ni tak boleh pakai semua, aku tak mau pakai hang. Dia lucu je. Sebab Nabi kata hak betul Quran dengan hadis Nabi. Clear, benda ni clear. Nanti kita nak kena faham. Yang ni nak kena faham. Jangan siapa mai depan kita, video abang kata hak dalam Quran ni tak betul. Dia tak betul. Yang ni mau kunci tanam dalam kepala kita. Jangan siapa mai cakap pandai macam mana pun, pandai pujuk macam mana pun, kalau mai nak abang kata hak dalam Quran ni tak boleh pakai, aku tak mau pakai. Itu pendirian orang Islam. Sebab Nabi kata dua ni aja, kalau pegang tak sesat sampai bila-bila. Makna kata apa? Lepas tentu sesat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apapun, kita nak balik ke situ. Kita tak mau hidup pegang kelang kabut ni semua, yang akhirnya menjadikan kita ni macam yang disebut dalam ayat ni, kita ni kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Dan mereka itu apa amalan yang mereka buat rugi semata-mata. Kita tak mau. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca malam ni memberi iktibar kepada kita semua. Lepas ni kita sambung ayat 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Lepas ni dia nak cerita tentang makan, biarlah makan benda-benda halal dan benda-benda yang baik-baik. Soalan, dia kata minta ustaz jelas kekeliruan tentang adakah kita ni umat Nabi Nuh, walaupun Nabi Adam menjadi bapa kepada umat manusia semua, tetapi semua mati akibat ditenggelami banjir. Yang hidup cuma umat Nabi Nuh yang menaiki bahtera. Dan Nabi Nuh pun umat Nabi Adam juga, sopa kan, sopa lah kan. Start memang start dengan Nabi Adam dengan Hawa, kemudian mainlah anak dia Habil Qabil dengan pasangan masing-masing semua sekali. Sampai zaman Nabi Nuh, Allah tenggelamkan seluruh muka bumi, seluruh alam ini tenggelam, kecuali mereka yang berada di atas bahtera Nuh. Orang yang ada atas bahtera Nuh tu keturunan Nabi Adam lah, sama lah, dia keturunan Nabi Adam. Daripada situlah pula baru berkembang biak umat manusia. Jadi tak terputus. Bukan kata dia start balik dengan Nabi Nuh, cancel cerita Nabi Adam tak. Sebab Nabi Nuh tu pun sendiri keturunan Nabi Adam alaihi salam juga. Cumanya hak ramai ni semua dia buang-buang, tinggal hak atas kapal tu saja. Daripada situ pula baru bercambah jadi berbagai-bagai keturunan manusia ada atas muka bumi lah. Dan persoalan ni bukanlah satu persoalan besar lah. Apapun kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la kena ikut syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada kesilapan saya. Jadi jadual diadakan, jadi bulan depan kuliah di Masjid Jelutong tak ada. Manawi Seberang Jaya, Jelutong, hak minggu tu tak ada sebab cuti raya haji. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surat al-Asr. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.